السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dialah Tuhan yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj ayat 66. Al-Hajj ayat 66. Sadaqallahul Azim. Terima kasih berbahagia Kak Salwa dan seluruh dan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan saya hormati seluruh kehadiran para jamaah di pagi yang penuh barakah ini, yang bersama-sama hadir untuk meraih ilmu, mencapai pahala dan menikmati keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya tidak akan pernah akan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sentiasa menjamin kepada kita apa sahaja kebajikan, kebaikan kita lakukan tidak akan dipandang remeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap amalan kebaikan hamba-Nya akan dihitung sebagai amal salah. Sekalipun kecil pada pandangan manusia, ia besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah maka dalam hubungan ini saya peringatkan diri saya dan peringatkan seluruh yang hadir pada pagi ini, yakinlah bahawa apa saja kebajikan kita lakukan itu akan tetap dinilai oleh Allah dengan perhitungan yang cukup besar. Bukan sekarang, tapi di hari akhirat nanti. Ini asasnya ada. Sebagai contoh dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Ini Allah sebut dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Apa saja yang kamu lakukan untuk diri kamu dari amal-amal kebaikan, apa saja yang kamu lakukan amal saleh untuk diri kamu, ialah kita semayang,
Kita solat, kita datang ilmu, kita untuk kebaikan kita kan. Apa saja kamu laku, duri kamu kata Allah Azza wa Jalla, jangan bimbang. Tajiduhu indallah, akan dapati Allah akan catat semua sekali. Allah akan catat semuanya. Dan Allah akan pertontonkan nanti di padang mahsyar apa kamu lakukan itu. Ini semua jaminan yang Allah sebut kepada kita, wa khairan, kerana Allah itu maha mulia dan sedia memberi balasan pahala yang setimpal kepada hamba-hambanya. Ini keyakinan kita kena letak sebagai asas dalam kita mencari titik-titik kejayaan dalam sebuah kehidupan beragama. Kerana itulah maka dalam kita beriman dan beramal ini, kita ada satu titik keimanan, keyakinan yang penuh. Betapa apa kebaikan kita buat, Allah tidak akan sia-siakan. Yang utama ialah kesungguhan kita. Yang penting ialah kemahuan kita. Yang paling utama ialah kesungguhan dan kemahuan kita untuk beribadat. Kalau kita tidak ada kesungguhan untuk beribadat, maka yang rugi bukan Allah, tapi yang rugi adalah kita. Kerana peluang Allah bagi kita tak ambil. Allah beri peluang, kita tak tunaikan peluang itu, maka yang rugi kita. Itulah tuan-tuan, saya sebut ini adalah semata-mata untuk ingatkan diri saya, kerana dalam hidup ini kita mahu bina sebuah kehidupan yang baik, sejahtera dan bahagia, bukan kehidupan yang mencelakakan kita, menyusahkan kita. Kerana di hujung hidup kita nanti, perhitungan yang pasti dua saja. Tidak ada ketiga empat. Berjaya atau kita gagal. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Segolongan dibawakan dari syurga, mereka berjaya. Segolongan dihomban ke neraka, mereka gagal. Itu kenyataan, kita kena faham. Di penghujung hidup kita, dua keadaan saja, tidak ada ketiga. Fariqum fil jannati, segolongan dibawa ke syurga, keberjaya beruntung. Segolongan yang lain dihombankan neraka. Fariqum fis sa'ir, dalam neraka yang bernyala-nyala. Batu Imam An-Nawawi dalam kata-kata ini, dalam hal ini pernah sebut, biarlah dalam hidup ini tiap saat kita berfikir apa kebaikan kita nak buat. An yatafakkaral muslimu, dia berfikir apa dia nak buat dalam soal kebaikan. Ini cara orang Islam berfikir. Renunglah, fikirlah, kata Imam Nawawi, apa kebaikan kita nak buat. Saya kadang-kadang dalam hidup tuan-tuan, kita tak buat benda besar, buat yang kecil. Kebaikan. Macam halal sedekah derma, tak mau bagi 100, bagi RM1. Itu pahala. Tak mau baca Quran, sekali baca sampai 2 surah, baca 10 ayat. Jadi dalam hidup ini, Imam An-Nawawi, fikirlah bagaimana kamu nak buat satu benda kebaikan. Dan apalagi kebaikan itu menjadi rentasan penting dalam kamu berhubung dengan Tuhan. Kerana pepatah yang menarik daripada Abdullah Al-Mubarak, seorang tokoh besar dalam bidang tauhid, dia kata apa? Tiap amal kita adalah jambatan. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu. Tiap amal kebaikan kita, dia jambatan menghubungkan kita dengan Allah. Ibarat jambatan menghubungkan satu lokasi yang dengan satu lagi. Tak ada jambatan tak sampai ke hujung sana. Demikianlah dengan Tuhan ini, jambatan kita apa dia? Amal soleh. Itu jambatan kita. Sebab tu orang yang tak ada amal soleh, dia tak ada jambatan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ini falsafah yang disebutkan oleh Ibn Al-Mubarak. Menarik. Seorang tokoh besar dalam bidang tasawuf. Tiap amal soleh kita adalah jambatan yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makin kita buat amal soleh, makin kuat jambatan kita. Makin padu jambatan kita menuju kepada Allah. Tapi kalau kita tak ada amal soleh, kita ada jambatan nak melepasi satu sungai yang besar, laut yang dalam. Apa masalah? Apa kesahnya? Susahlah kita. Betulah amal soleh ini jambatan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan secara tuntas begitu menarik daripada Abdullah ibn Al-Mubarak rahmatullah, yang seorang ulama tasawuf yang terkemuka. Dan beliau dikenal sebagai seorang insan yang ada nilai kejiwaan yang tinggi. Seorang yang ada unsur kejiwaan yang tinggi, semacam juga ulama-ulama tasawuf yang lain lah, Imam Ghazali dan seumpamanya. Tuan-tuan, puan-puan semua,
Muqaddimah tadi saya telah bacakan ayat Al-Hajj 66. Jawab tadi. Al-Hajj 66. Allah berfirman dalam Quran, "Wa huwa allazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur." Kata Allah Azza wa Jalla, dialah Tuhan menghidupkan kamu, kemudian matikan kamu, menghidup kembali kamu. Tapi manusia, kata Allah, ada yang kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini saya nak ambil sedikit masa 2-3 minit kerana ia serampang banyak mata. Pertama, Al-Hajj ayat 66, surah 22. Boleh semak dalam Quran. Yang pertama, ayat ini saya duk tenung semak seawal pagi tadi. Jam subuh tadi saya baca surah Al-Hajj daripada awal hingga akhir, bertemu ayat 66 ini. Saya renung sekejap, tengok, Masya Allah, di sebelah ini ada di sana serampang banyak mata yang boleh kita ambil sebagai muqaddimah tajuk kita pada pagi, iaitu kitab kita, iaitu menuju ke alam jangan salah syukur syurga. Tajuk kita hal kematian lagi. Baik. Yang pertama sekali, ayat ini satu ayat yang bersifat teguran. Ayat ini adalah ayat yang bersifat teguran. Teguran Allah kepada kita dalam keadaan teguran yang bersifat sayang kasih, bukan teguran benci. Ini sifatnya teguran sayang kasih, bukan sifat teguran benci dan apa kita nak kata-kata lah ya. Tapi teguran sayang kasih. Kenapa saya kata begitu? Sebab dalam ayat Allah sebut satu perkara yang besar. Apa dia kata? Dia kata kepada kita, innal insana lakafur. Manusia ini ramai yang kufur nikmat. Ramai yang kufur nikmat. Dia kita ni tuan, kufur agama tak berlaku tetapi jarang benar. Yang biasa berlaku kepada kita kufur nikmat sebenarnya. Saya nak ambil sebagai muqaddimah ni. Allah sebut tentang, Allah ingat kita dengan penuh sayang kasih ni. Innal insana lakafur, ramai manusia itu yang kufur nikmat. Kufur akidah ada tapi tak ramai. Yang murtad bukan tak ada, ada. Yang melawan Islam, melihat Islam dalam kacamata agama menyusahkan, tolak sembahyang solat, itu kufur akidah. Tetapi lebih ramai kufur apa? Kufur nikmat. Mungkin tidak tuan-tuan saya. Kufur nikmat. Inilah di antara penyakit yang melanda kita sehingga Allah tegur kita. Sebab apa? Sebab nikmat yang kita nikmati ini bukan hak kita, hak Allah Azza wa Jalla. Besar nikmat Allah kepada kita ni tuan-tuan. Daripada buka mata hingga tutup mata kembali, nikmat. Boleh makan, minum, bangun, berdiri, duduk, ke sana ke sini, boleh kenal orang, bercakap, bersuara. Tak nikmat ke itu? Nikmat usia dan umur, hari ke hari. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, ramai kufur nikmat. Jadi teguran ni kepada kita tuan-tuan. Betullah kita dalam hidup ini, kita kena fikir bagaimana kita tidak jadi orang yang kufur nikmat. Gunakanlah nikmat Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Apa caranya? Kita jadikan nikmat Allah jalan keimanan. Suara, lidah, zikir, tasbih, tahmid. Harta benda, infak dan derma. Masa waktu gunakan untuk solat dan ibadat, zikir, tasbih, tahmid. Kekuatan pemikiran guna untuk fikir benda-benda yang baik, jangan guna untuk fikir yang buruk-buruk. Kekuatan lidah juga gunakan untuk cakap yang baik, jangan cakap dusta, nista, caci, mencaci, maki, hamun, mengumpat, mengeji, contohnya. Kekuatan tenaga lakukan untuk kebaikan, tuju ke jalan kebaikan, jangan pergi tempat maksiat dan mungkar. Itu semua cara kita untuk hidupkan suasana kufur, suasana nikmat kita syukur, bukan kufur. Jadi antara caranya. Yang kedua ayat ini, antara yang saya dapat kutip ialah Allah ingatkan kita bahawa proses kejadian kita tidak statik. Kita ni bukan statik, begitulah. Tidak. Kita ada proses perubahan.
Dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, ada perubahan. Apa dia? Hidup, mati, dan hidup kembali. Itu proses kita. Kita bukan statik, hidup sepanjang masa. Tidak. Bahkan tidak mati sepanjang masa. Tidak. Kita ni perubahannya ada. Hidup, kemudian mati, kemudian hidup kembali. Ini peringatan besar ni. Mana Allah tunjukkan kepada kita bukti apa tu? Kuasa dia. Aku boleh hidupkan manusia, matikannya, hidup kembali. Inilah kuasa aku hidup manusia. Ini kalau kita nak tengok dalam bab akidah, itulah nilai akidahnya. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berkuasa penuh. Dialah Tuhan yang boleh menghidupkan sesuatu, mematikan, menghidupkan balik. Tak ada siapa yang boleh melawan ketentuan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita tidak statik. Tidak akan hidup selama-lama. Bahkan tak akan mati selama-lamanya. Kita hidup satu tempoh masa, kita mati semasa, kemudian kita akan hidup kembali. Dan hidup kembali itu hidup yang selama-lamanya lah. Hidup di alam mahsyar. Tak ada kematian selepas hidup tersebut. Ini antara cara Allah nak ingatkan kita. Kenapa Allah ingatkan begitu? Sebab ada kalangan manusia yang lupa, yang lalai. So dia merasakan bahawa dia akan tongkat langit hingga bila-bila dan tonjang dunia sampai bila-bila. Tak mesti untuk mati menghadap Allah. Ini peringatan yang kedua. Yang ketiganya, ayat ini ayat untuk mendekatkan kita kepadanya. Ayat ini Al-Hajj 66 ini secara rumusan untuk mendekatkan kita kepada Allah dengan keadaannya kita ikatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Tuhanku, aku bergantung kepadamu. Engkaulah penentu hidupku, ya Allah. Engkau juga mati aku, engkau juga hidupkan aku. Ini ayat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikat kita dengan Tuhan. Sebab itulah dalam hubungan ini kita ucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, sebagai apa tu? Tanda kita yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Maha Perkasa. Jadi ini saya kira sebagai satu rumusan lah. Dan ayat ini saya awal pagi tadi kesempatannya baca surah Al-Hajj. Bila sampai ayat ni, saya sedikit mengambil masa. Saya kata kena bagi puasan ringkas untuk jemaah pada pagi ni. Boleh puan-puan ya? Mari peringatan bersama insya-Allah. Kenapa kita baca dalam Quran, semuanya adalah peringatan Allah secara tanda sayang kasih. Saya sebut sentiasa, sifat Al-Quran ni sebuah tuan-tuan, peringatan sayang kasih Allah kepada hamba-Nya. Bukan mencengkam, bukan menekan, bukan membebankan. Betul. Walaupun Quran bercakap hal neraka, bercakap hal seksaan, betul ada ayat bercakap hal itu, tapi semua ayat Quran itu bercakap hal dari sudut untuk mengajak hamba Allah secara penuh kasih sayang. Itu cara Allah Azza wa Jalla. Seolah kalau bahasa mudahnya, hei hambaku, balik kepadaku, kembali aku sayang kepadaku. Seolah macam itulah. Itu sifat Al-Quran. Kerana sifat Al-Quran, ayat-ayatnya lebih kepada mengajak hamba-Nya, hamba Allah ini, kembali kepada Allah semua. Yang bersalah, kembali dengan keampunan. Yang buat kejahatan, balik dengan mentuhan ampun. Itu cara Allah Subhanahu wa taala pimpin hamba-Nya demi untuk beroleh keselamatan, kejayaan dan kemenangan jua di hari akhirat nanti. Baik tuan-tuan puan-puan semua. Jadi dapatlah satu ilmu pada pagi ini secara mukadimahnya. Al-Hajj ayat 66 surah yang ke-22. Ayat tu ada tak? Jumpa tak? Okey, dapat insya-Allah. Jadi itulah ayatnya. Maksud yang tersirat secara orang tadabbur secara mudahlah, bukan secara detail. Baik. Kesimpulan kita untuk pagi ini, marilah kita ajak diri masing-masing untuk sentiasa ikatkan hubungan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, mantapkan akidah, mantapkan keimanan, mantapkan amalan. Mudah-mudahan kita hidup dalam merestui Allah Azza wa Jalla. Allah merestui kita, bukan benci kita, bukan Allah tidak meradai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sambungan bicara kita pada 2 minggu yang lepas, mukaddimah yang panjang setelah berkaitan kitab ini, kita pun baca, iaitulah hakikat kematian.
Hakikat kematian setelah beri kupasan untuk di 6 baris yang pertama. Tuan-tuan puan-puan semua, kesimpulan mudah daripada baris 6 ini ialah pengarang kitab kita, iaitu pengarang asal kitab ni siapa? Al-Imam Al-Qurtubi, yang meninggal tahun 672 Hijrah. Dia merumuskan di awal muqaddimah bahawa kematian suatu kemestian dan satu kepastian. Itu hakikatnya. Kematian adalah kemestian dan kepastian. Mesti dan pasti, itulah kematian. Dan kematian sifatnya macam tu. Mesti dihadapi dan pasti kita akan temui. Tak ke siapa sahaja. Bila? Wallahu alam. Hari tanpa tarikh. Yang ada ialah tarikh tanpa waktu. Tarikh ada, tak diberitahu kepada kita. Yang ada jam, tak sampai kepada kita makluman. Tapi ada tak? Ada waktu dan masa. Kerana Allah sebut Quran, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhir. Allah tidak akan perawalkan sesaat dan tidak akan perlewatkan walau sesaat bila sampai waktu dan masa. Bahasa kematian ni, kalau disebut dalam bahasa agama, semuanya fuja'atun. Innal mauta fuja'atun. Maksud apa? Kematian datang mengejut. Sifat kematian, kata ulama, innal mauta fuja'ah. Kematian mengejut. Mengejut. Memanglah kau tu sakit dah sebulan setengah. Tak bercakap pun. Tetapi kematian mengejut. Boleh jadi belah pagi. Boleh jadi tengah hari. Mengejut. Apalagi kalau orang tak sakit langsung, tiba-tiba mati. Lagi mengejut. Jadi kematian sifat mengejut. Siapa yang tahu? Walaupun dia sakit terlentang dah sebulan setengah, 2 bulan, setahun, orang tak tahu. Pagi ke petang dia akan mati. Tiba-tiba mati. Mengejut. Jadi semua peringatan kepada kita bahawa kematian tak ada syarat. Ingat dah kata-kata saya, kematian tak pernah ada syarat. Mesti sekian-sekian baru mati. Sakit lama, dah berumur baru mati. Tidak. Kematian tak pernah ada syarat. Baik muda, baik tua, yang sakit lama, tak sakit, dia akan datang bila-bila masa sahaja baik. Kemudiannya, saya nak pindah kepada para ulama berkata. Ayat yang tertera tu saya tak nak bincang dulu, kemudian saya nak tinggalkan ayat ni, Al-Ma'idah tinggalkan dulu. Saya nak tengok kepada baris seterusnya, maka surat yang kedua tu. Dalam buku tuan-tuan, buka yang kedua tu dulu. Para ulama berkata, tetapi ada perkara lebih dahsyat daripada kematian, iaitu lalai dalam menghadapi kematian. Pertama, berpaling dan sedikit mengikuti kematian. Yang kedua, serta meninggalkan amal saleh merupakan bekalan setelah kematian. Ketiga, bahkan pada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang berfikir. Saya cuba nak melihat beberapa pandangan yang lain. Sebab kita ni bila kita beri syarahan dan beri kupasan, saya cuba untuk melihat kepada beberapa tulisan yang lain untuk mengukuhkan perbincangan yang berkait dengan tajuk ataupun topik kita ini. Bila sebut tentang persoalan kematian, para ulama berkata, antaranya siapa? Al-Imam Al-Qurtubi sendiri, Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi, Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, termasuk Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak sendiri, dan ramai ulama-ulama yang bercakap tentang hal kematian secara berkitab. Ada tulisan mereka. Termasuklah pengarang kita ini, siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Kata dia, para ulama berkata, maknanya ijma' para ulama. Tak kira siapa. Tadilah sebut Imam Al-Mubarak, An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi, dan ramai ulama yang lain, berkata bahawa dalam soal kematian ini, ada benda yang lebih dahsyat sebenarnya. Apa yang dahsyat? Belum kematian. Kematian dahsyat, tapi ada benda yang lebih dahsyat pada belum kematian. Apa dia? Yang pertama, iaitulah lalai dalam hadapi kematian.
Kita boleh faham tak tuan-tuan? Saya duk renung, termenung kata-kata ini semenjak baca dah lama ni. Kemudian semak kata ulama yang lain. Subhanallahil azim. Bila mereka sebut kematian benar dahsyat, tapi ada lebih dahsyat lagi. Iaitu apa dia? Belum kematian. Apa sifatnya? Yang pertama, lalai dalam hadapi kematian. Kita lupa, kita leka, kita cuai. Kita seolah merasakan umur kita masih panjang. Kita masih merasakan oksigen, kita masih hirup segar pada petang malam nanti. Kita merasakan umur kita masih muda, belum tua lagi. Kita merasakan kita masih puas dalam masih belum puas dengan urusan dunia ini. Akhirat biarkan dulu. Kita merasakan nikmat dunia kita belum nikmati sepenuh-penuhnya lagi. Lah mati biarlah, lambat lagi pun. Kita tenggelam dalam urusan dunia yang pelbagai. Hingga kita cuai tentang iman dan amal solah kita. Tuan-tuan sekalian, tengoklah kembali. Lepas tu Nabi SAW pernah satu hari Nabi panggil sahabat di depan Nabi SAW. Sahabat datang depan Nabi SAW. Nabi kata apa kepada mereka? Wa mali ad-dunya wa mali lid-dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Kata Nabi, aku dengan dunia tak ada apa-apa sebenarnya. Aku hidup, aku makan, aku minum, aku pakai, aku berkeluarga, aku beranak pinak, kata Nabi. Tapi aku tak rasa apa-apa. Sebab dunia bagi aku, kata Nabi, illa karakibin, seumpama seorang yang berjalan jauh di jalanan, menunggang unta untuk pergi satu tempat yang jauh. Dia menunggang unta dan sampai waktu dia nak berehat sebab keletihan. Dia cari mana pokok yang rindang, berhenti tamat unta, istazalla tahta syarah, dia mula berehat di bawah pokok yang rindang. Tamat unta, dia pun tidur lena, rehatkan badan kerana kepenatan berjalan. Thumma raha fatarakaha. Kemudian bila dia sedar balik pada tidurnya sekejap itu, segar balik, dia mula berjalan pergi meninggalkan tempat yang seronok tadi. Pokok rendang seronoklah kan. Tak lama, 1-2 jam mungkin, berapa minit saja mungkin. Kemudian raha fataraka, dia akan pergi meninggal tempat itu. Ke mana nak pergi? Ikut dah. Dia nak pergi ke mana? Dia nak balik kampung ke, nak ke mana-mana. Nah, bayangkan kepada kita tuan-tuan, itulah aku dengan dunia, kata Musallam. Maksudnya tuan-tuan, apa benda Nabi sebut kepada kita ni? Saya tuan-tuan bila baca ni, Allahu Akbar, kadang-kadang air mata payah kita nak kekal. Sebab kita tak boleh fikir macam tu. Kita tak boleh fikir macam tu. Kelalaian kita kadang-kadang tak bernoktah. Lalai sepanjang masa, cuai sepanjang waktu, leka sepanjang masa. Kalau lalai, doktor boleh tahan juga. Teringat, oh aku lalai, ya Allah, aku balik pada musuh kembali, ya Allah. Air mata tumpah menangis. Kadang-kadang tidak tuan-tuan. Kadang-kadang tidak. Saya tak nak bagi kepada tuan-tuan satu perkara yang berat untuk pergi renung, tapi saya fikir inilah kenyataannya. Saya sendiri kadang-kadang bukan masa tak ada pun, ada. Tapi tengok jam, dah pukul 10.30 pagi. Daripada jam 7 pagi lepas subuh tadi, nak angkat wuduk 2 rakaat pun lalai. Dah tengok jam 11.30 pagi, menghampiri jam zuhur 2 jam lagi,
Nak kad wuduk, hampas sejadah 2 rakaat pun kadang-kadang cuai. Dan masuk jam zuhur 1.20 tengah hari, Allahu Akbar, teringat, aku sepanjang 5 jam, 6 jam tadi, aku tak duha pun. Bukan aku tak ada masa. Contoh, saya kata untuk diri saya, tak kata pada tuan-tuan. Saya kata untuk diri saya. Kita tak rasa itu satu masalah. Sebenarnya itu masalah tu. Belum cakap hal yang, tapi hal itu saja kadang kita dah gagal. Cuai, leka lalai. Bukan sekali, berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya contoh tu untuk saya, tak contoh kepada orang lain. Ada masa macam tu. Ada. Akhirnya masa berlalu. Sedangkan untuk solat duha, tak makan masa sampai 20 minit pun. Ambil wuduk, tak lepas minit, hampar sejadah 10 saat, angkat takbir, bagi salam 3 minit. 5 minit memadai untuk 2 rakaat hingga bagi salam. Dia pencelah-celah masa yang kita ada tadi. Tetapi faktornya apa? Lalai, leka, cuai. Ya, kalaulah contoh saya ini contoh relevan, tuan-tuan ambillah sebagai pedoman. Kalau tak relevan, tak apalah. Saya kata saya relevan bagi saya. Kita boleh menangis kadang-kadang. Saya contoh tuan-tuan, bagi saya lah perasaan macam tu saya rasa. Bagi contoh yang lain tak mampu, tak cerdik dalam contoh yang lain. Jam subuh pagi tadi contohnya. Kerana mungkin faktor kesibukan, kekeletihan ke, jam subuh datang pada hari berkaitan, mungkin tak kembali pada hari keesokannya. Kita lah bukan subuh datang, kita tak berkesempatan. Tapi satu saat kita hilang waktu subuh. Sedangkan Nabi bersabda, bab subuh ni ada 2 hadiah besar. Bila orang lalai, dia mungkin tak dapat keesokan hari. Belum tentu dapat keesokan untuk cover balik yang dia telah hilang pagi tadi. Kurang-kurang bab subuh ni 2 hadis besar. Nabi sebut kepada kita 2 hadis besar. Hadis yang pertama, 2 rakaat belum kita sembahyang subuh. Hadis yang kedua, berjemaah subuh. Kalau kita lalai jam 6 minit pagi tadi, sekarang pukul 6 dah sekarang, bukan 6 1 minit dah. Kita kehilangan jam 6 pagi tadi, apakah kita sempat dapat besok pagi? Belum tentu. Belum tentu. Kelalaian saya, contoh saya lah, jam 6 pagi tadi, saya kehilangan banyak benda. 2 hadis yang besar. Hadis yang pertama Nabi sebut, 2 rakaat belum sembahyang subuh. Raka'ata al-fajri khairun wa ma fiha min ad-dunya kulliha. Kata Nabi SAW, 2 rakaat belum subuh itu, pahalanya lebih baik pada dunia dan seisinya. Hadis kelebihan belum sembahyang subuh, bila azan berkumandang. Kemudian hadis berkait dengan sembahyang subuh berjemaah pula. Hadis tentang subuh berjemaah, apa kata Nabi SAW? Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, dia seolah-olahnya menghidupkan ibadat sembahyang malam tadi. Seolah-olahnya dia tak tidur malam tadi kerana beribadat sampai jam subuh. Kenapa? Sempat jemaah subuh di awal pagi itu. Bayangkan. Neraca orang beriman, dia tidak pandang lekeh benda macam ni. Nak cover balik bukan mudah. Kita kehilangan satu rezeki. Untuk besok lusa tolak kita tak ukur saya lagi. Jadi saya sebut itu tuan-tuan, kelalaian kita. Saya sebut yang lain. Lalai lagi urusan ilmu, amal kerana faktor keluarga, pekerjaan. Jadi kata para ulama, antara yang lebih dahsyat daripada kematian adalah kelalaian kita belum mati. Mati dahsyat dah.
Tapi yang lebih dahsyat ialah kelalaian kita belum kita mati. Sesal dahulu pendapatan, saya kemudian tak ada guna. Betul lah patah Melayu itu. Baik, yang pertama. Yang kedua, berpaling dan hanya sedikit ingat kematian. Kita buat tak peduli tentang kematian. Berapa ramai kalangan kita, saya cabar diri saya lah, bukan orang lain. Bila dengar cerita kematian, tengok orang meninggal dunia, kita mengambil iktibar. Jenazah yang terlentang kaku, sahabat aku, mungkin aku besok, mungkin malam ini, mungkin pagi besok. Kita ambil iktibar. Mengambil iktibar kenapa? Benda itu depan kita. Tapi kata ulama, berpaling, hanya sedikit ingatkan kematian. Kita tak kisah, tak peduli. Kita mengambil sikap yang negatif, tak ambil iktibar apa yang berlaku itu, sebenarnya itulah kita. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, semalam saya kupas di masjid Masjid Raisan Subanjaya, kerana kuliah bulanan juga kat situ. Tajuk kitabnya Hal Kematian karya Imam Al-Ghazali. Diriwayatkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang tokoh yang hebat, sahabat Nabi yang Nabi cukup kagumi, seorang insan yang cukup dicintai para malaikat di langit. Hebatnya Bilal, Nabi kagumi, malaikat merindui Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bayangkanlah tuan hebat tak hebat. Pernah dalam satu ketika, bagi Bilal bin Rabah radhiyallahu dalam bab kematian ini, bila tengok ada sahabat yang meninggal dunia dan sahabat itu terlentang kaku dalam keadaan jenazahnya sedang diuruskan, pernah Bilal pengsan beberapa kali. Pengsan. Tengok sahabat yang sedang jenazah diuruskan, terletak dia jatuh pengsan. Saqata maghsyian, dalam mereka kata saqata maghsyian, jatuh pengsan. Dijuruskan ke mukanya, dia sedar balik. Pengsan balik kali yang kedua. Usapkan mukanya ke air ke mukanya, sedar balik. Hingga berapa kali. Sampai sahabat tanya, "Ma bika ya Bilal?" Pasal kau macam Bilal. "Ma bika ya Bilal?" Maksudnya, pahal kau macam ni. Apa kata Bilal radhiyallahu anhu? Zakal mayyit, jenazah itu adalah aku. Itulah aku sebenarnya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak tahulah kita kata tahap begini macam mana. Jenazah itu aku sebenarnya. Masa dia yang sudah dimandikan, dikafankan, dia pengsannya. Kenapa? Jiwanya takut berdebar kencang. Pengsan demi pengsan. Sebab tahap itu tuan-tuan sekalian, mengambil iktibar, mengambil peringatan. Waktu Nabi SAW ingat kepada kita, orang yang nak berubah ini, kata Nabi, jenisnya apa yang dia kena buat? Ingatkan kematian. Zikru hazimil lazat. Ingatlah kematian. Kematian boleh menghapuskan keseronokan hidup, boleh memusnahkan keseronokan hidup dengan kematian. Tuan-tuan sekalian, ini antara pandangan menarik daripada para ulama kita, dengan kata mereka berpaling dan hanya ingat. Kemudiannya, antara sebab kata ulama yang lebih dahsyat bila kematian ialah kenapa? Yang ketiga, meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan setelah kematian. Ini wording yang begitu menarik. Izinkan saya untuk membacakan kepada puan-puan satu kata-kata daripada Al-Alamah Sa'di.
As-Sa'di ini seorang tokoh tafsir yang terkemuka. As-Sa'di tokoh besar dalam bidang tafsir dan ada kitab tafsirnya. As-Sa'di dalam kitabnya Al-Fawaqih Asy-Syahiyah dia kata apa tentang kematian ini? Dia kata dengan jelas, sesiapa yang hadir bertemu Allah dengan amal saleh, siapa yang datang mengada oleh amal yang saleh, itulah kunci syurga buatnya. Siapa datang mengada oleh amal saleh yang banyak, yang lengkap, itulah kunci syurga buatnya. Kata Al-Imam As-Sa'di, tokoh tafsir yang terkemuka, dia nisbahkan amal saleh itu kunci syurga. Ini jelas Tuhan menunjuk kepada kita apa dia sebenarnya? Menunjuk kepada kita bagaimana bekalan kita yang utama adalah amal saleh. Bila sampai waktu ketikanya yang bercakap, yang menyelamatkan kita, yang berbicara dengan Allah depan Allah nanti ialah amal saleh kita, tuan-tuan, bukan kita lagi. Amal saleh kita adalah pemandu kita di padang mahsyar nanti, bekalan kita, zadun ala tariq, bekalan perjalanan kita amal saleh. Bukan kita yang berbicara, bukan. Amal saleh kita lah menjadi cakap kepada kita, wahai Tuhan, inilah tangan yang dulu sekian-sekian buat kebaikan dan kebajikan. Wahai Tuhan, ialah kaki yang dulu banyak buat kebaikan kebajikan. Amal saleh kita. Dan bila amal saleh menjadi pintu kepada syurga Allah Azza wa Jalla, maka tuan-tuan, saat belum kita mati ni, perbanyakkan amal saleh. Itu sahaja jawapannya. Tapi kata para ulama kita, di antara bencana yang dahsyat ialah bila kita pinggir ke amal saleh. Peluang ada. Yang ini saya sebut sentiasa. Kita dalam amal saleh, puan-puan, bila kita dah mula kehilangan 3 perkara, kita akan kecewa. Amal saleh ni, bila kita mula hilang 3 perkara, kita akan kecewa. Nak sembahyang, mudah-mudah susah. Nak buat kebaikan, susah. Nak baca Quran, nak buat... Bila hilang 3 perkara pada hidup kita. Apa dia 3 perkara ni? Bila hilang ketiga-tiga ini, cakaplah amal saleh kita susah kita nak buat. Nak ke masjid, nak ke surau, nak berjemaah datang pengajian, nak baca Quran, nak fikir hal agama, dah tak ada dah. 3 perkara bila hilang. Yang pertama apa dia? Yang pertama, kita hilang nikmat kesihatan. Ya? Bila Allah ambil nikmat kesihatan pada kita, jangan cakaplah upaya kita dah tak ada lagi dah. Minta maaf sebab kita, Allah akan hadapi ujian kesihatan ini. Tak kira siapa. Mungkin saya pagi ni Allah tak uji lagi, besok saya tak tahu. Terlantar, tak boleh bercakap, tak bersuara, tak dapat berkata-kata, melangkah tak boleh, terlantar. Bukan doa, tapi Allah Maha Kaya. Betul tak? Ini semua kata Allah Azza wa Jalla. Upaya saya sekarang ialah boleh bangun duduk, boleh qiyam tahajud, boleh baca Quran, boleh bertasbih, boleh mengajar ceramah macam ni, boleh buka Quran, baca ayat-ayatnya. Tetapi bila dah mula hilang nikmat kesihatan, siapapun kita hilang segala-galanya untuk buat amal soleh secara yang begitu sempurna. Kalau buat pun dalam keadaan begitu, tak sempurna kita. Nak pegang Quran pun lengan tak boleh pegang dah. Nak buka mata tengok ayat pun tak nampak dah. Nak baca pun tak jelas ucapan dah. Nak bergerak sikit, bukan bergerak jauh pun, nak mengesok pun tak boleh dah. Kita kehilangan pertama nikmat kesihatan. Yang kedua, kita akan mula terasa kekosongan dalam ibadat amal soleh bila mana tuan-tuan?
Yang keduanya, kita kehilangan apa agaknya? Tiga ni. Semua ni saya fikir kalau kita renung, kita boleh nampak. Yang pertama, kita hilang nikmat kesihatan. Sakitlah maksudnya. Yang kedua, kita tidak akan dapat sempurnakan ibadat kita bila kita kehilangan peluang untuk buat suatu secara konsisten. Hilang, ia kata bahasa Arab panggil fursah, peluang. Maksudnya apa? Kita nak ke masjid berjemaah, dia tak boleh dah. Mungkin kita bukan sakit tenat, tetapi dia tak boleh mari dah. Ada masalah. Peluang itu dah Allah tarik pada kita. Fursah. Fursah ni bahasa Arab. Peluang lah, peluang. Kita dah kehilangan peluang itu. Nak datang ke masjid, nak berjemaah, nak datang beribadat secara begitu konsisten. Peluang Allah tarik pada kita. Atau faktor mungkin kesibukan, atau faktor mungkin kepenatan. Berlaku tuan-tuan. Ini kenyataan. Yang lebih teruk kesan tadi, yang kedua ini, peluang Allah tarik pada kita. Dan yang ketiga, kita akan kehilangan yang ketiga ini, menyebabkan amal soleh kita tak sempurna. Yang ketiga ialah bila kita kehilangan ilmu. Kita hilang ilmu. Kebaikan kita tak buat. Sebab apa? Ilmu tidak ada. Kita tak buat amal-amal jariah, sedekah. Sebab apa? Tak ada ilmu. Duit bukan tak ada, ada. Harta bukan tak ada, ada. Tapi kita hilang ilmu. Jahil, dalam bahasa mudahnya, jahil. Hilang ilmu dengan kejahilan datang pada kita. Kita tak nampak kebaikan. Pahala bersedekah, pahala baca Quran, pahala bertaubat, pahala beristighfar, pahala buat kebaikan. Akhirnya kita kehilangan. Tiga ini bila hilang pada kita, amal saya tak lengkap. Saya bukan nak detailkan, tapi saya fikir ini satu kenyataan yang ringkas padat, petik daripada kata-kata yang ditinggal para ulama kepada kita. Jadi kita balik pada kata As-Sa'di tadi, dia kata apa? Orang yang datang kepada Allah dengan amal soleh, ia adalah kunci kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, itulah kematian kita. Bukan setakat kita ditutup dengan kain putih yang melekat di badan, berkapaskan kapas yang nipis diletak di hidung, telinga kita, mana-mana tempat disumbatkan. Kematian kita bukan sekadar dimandi kemudian dimawar dengan air mawar yang jernih, yang berbau wangi. Bukan itu saja. Sebenarnya kematian seorang mukmin dipakai dengan amal salih dibawa. Kematian orang beriman dipakaikan kepadanya pakaian amal dia sendiri yang membelut batang tubuhnya, bukan sekadar kain putih melekat. Betul, setiap amal soleh kita melekat di badan kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu pakaian sebenar kita. Ini falsafah disebutkan juga oleh para ulama kita, termasuklah di sini disebutkan oleh Habib Al-Farisi dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Ini ulama Al-Bakar ni. Pakaian kita masa kita meninggal dunia bukan sekadar kain putih melekat ataupun kapas yang disumbat ke telinga kita, bahkan ke mana-mana lubang yang ada. Tetapi hakikatnya ialah pakaian kita ialah amal solat kita bawa. Pakaian kita amal solat kita. Amal kita banyak, tebal pakaian kita. Neraka tak akan mudah sentuh kita. Amal kita banyak, pakaian kita tebal, neraka tak mudah sentuh kita. Api neraka tak akan membahap kita. Tapi kalau amal solat tidak ada, kita seolah tak berpakaian, langsung memang tak ada pakaian pun, maka sebab itu mudahkan urusan api neraka. Kerana seksa Allah. Ini falsafah. Disebutkan Habib Al-Farisi dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Tuan, ialah saya sebut itu, tuan-tuan, bukanlah
untuk diri tuan-tuan tidak puan-puan ya, yang bercakap ini lebih terasa dan lebih merasai amanah ilmu, penghayatan ilmu sampaikan, saya lebih merasai. Kita tidak nak kita hidup suasana alpa dan lalai cuai tadi, kemudian kita berpaling daripada ingatkan kematian dan kita meminggirkan amal salah kita. Bahkan pada kematian, kata kitab ini, terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang berfikir. Betul, kematian banyak pesanan kepada kita. Pesanan pertama, kematian mengajar kita bahawa kita berpisah dengan dunia bak selama-lamanya. Yang kedua, berpisah kasih kita dengan keluarga, anak isteri dan semua orang yang kita cintai. Yang ketiga, kematian adalah tanda kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kematian adalah titik utama kita untuk dapat syurga Tuhan atau neraka Allah Azza wa Jalla. Dan kematian yang kelimanya adalah merupakan ketentuan kita untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita berjaya gagal seterusnya. Banyak perkara kita boleh ambil daripada kematian. Bahawa kematian ini adalah jawapan mutlak bagi orang yang nak berfikir. Orang tak nak berfikir, kematian tak ada apa-apa. Sebab dalam Islam, Nabi sebut kepada kita dalam satu hadis yang sahih, antara kata Nabi SAW, "Akthiru zikral mauti fa innahu yamhasu dhunuba wa yuzhidu fid dunya." Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ingatlah akan kematian, ia dapat membersihkan dosa kamu dan jadikan kamu berjaga-jaga dalam urusan dunia kamu. Ingat kematian, kata Nabi, bersihkan dosa kamu dan berjaga-jaga pada urusan dunia yang kamu ada sekarang ini. Ingatkan kematian. Maka puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, yang saya hormati semua, inilah peringatan yang disabdakan oleh, yang sebut kepada ulama kita, bahawa ada lebih dahsyat kematian. Iaitu belum kita mati, lebih dahsyat kita abaikan. Tapi yang lebih berjaya, orang yang ingatkan kematian dengan ilmu amal, kematian tidak satu bebanan baginya. Itu saja. Baik. Penutup kita pada pagi ini, sikit lagi. Dalam setiap riwayat Nabi SAW, dalam kitab kita ini, Nabi bersabda, "Lau annal bahaimah ta'lam minal mauti ma ta'lamuna ma akalta minha saminan." Hadis daripada Nabi SAW, disabdakan Nabi kata apa? Jika haiwan itu kamu ketahui mengenai kematian yang kamu hadapi, maka kamu tidak akan makan lemaknya. Maksud apa, tuan-tuan? Ini satu perkara yang kita kena fahami. Kita sebut pada bulan 2 minggu yang lepas, kalau saya sampai rekod, ingat, saya sebutkan, bila berlaku kematian kepada kita, semua makhluk tak akan tahu kecuali dua saja. Illa thaqalan. Bila orang tu mati, diambil nyawa oleh Allah Azza wa Jalla, saat kematiannya, semua makhluk tak akan tahu kecuali dua saja. Apa dia? Binatang-binatang dan siapa tahu catatan ke? Ya. Yang tahu ialah binatang-binatang. Yang tak tahu manusia dan jin. Bila ada kematian, dua makhluk yang tak akan tahu tentang isu kematian, sakit, susah payah, ialah jin dan manusia. Tetapi makhluk semua tahu. Binatang, haiwan, pokok, bukit, bukau, gunung, ganang, sungai, tahu. Maksudnya binatang. Binatang tahu saat orang tu nak mati, susahnya, kepayahannya, ratapannya, susah payah. Binatang tahu. Si A kata nak meninggal. Binatang tahu si A ini sedang meratapi kematian, kesakitan. Binatang tu apa di antaranya? Mungkin lembu yang jadi makanan kita. Mungkin ayam menjadi makanan kita pun. Mungkin kambing, daging makanan kita. Kata Rasulullah, kalaulah, ini dia,
Kalaulah kamu tahu ia babi binatang, tahu kematian, pasti kamu tidak akan makan lemaknya. Apa maksud Nabi ni? Maksudnya, binatang itu dalam keadaan semacam makhluk. Bila makhluk kita makan tak? Kita makan daging manusia? Kita tak makan daging manusia. Kita makan daging binatang, daging orang kita tak makan. Jadi seolah Nabi sebut kepada kita bahawa seolah binatang itu sampai tahap dia tahu apa yang berlaku tentang kematian, seolah dia itu macam manusia. Kamu tak akan makan dia punya lemak dan dagingnya. Ini satu ibarat besar kepada kita, menunjuk kepada kita bagaimana kedahsyatan kematian sampai tahap Allah beri rezeki kepada binatang tahu. Ini kedahsyatan sebenarnya. Jadi apa yang berlaku ini adalah peringatan kepada kita bagaimana kematian adalah kedahsyatan. Yang hadapi dia tahu. Yang kita belum mati kita tak tahu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan untuk setakat ini pada pagi ini, kita sambung balik insya-Allah perbincangan dalam tajuk yang sama lebih kurang. Kita akan tengok nanti cerita-cerita yang kematian. Dalam cerita bagaimana Arab Badui yang tengok binatangnya mati, dia bercakap kenapa dia mati, kenapa. Kemudian dalam cerita lain, Nabi Adam kematian anak, Hawa meratap atas kematian, apa yang berlaku. Yang penting tuan-tuan untuk hari ini, untuk saat ini, ketika ini, ringkas bicara saya ialah sesungguhnya kematian adalah satu kemestian dan kepastian, dan kematian mengajar kita untuk jadi insan lebih berubah dalam konteks ilmu, amalan, ibadat untuk persiapan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukan segala-galanya, segala lepas kematian. Apa keadaannya lepas kematian itu kita paling takut. Wallahu alam. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Rekodkan dulu apa yang telah kita sebutkan tadi. Kita akan sambung balik insya-Allah pada 2 minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha dan syurgamu. Allahumma jammilna bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan taqwa dan al-istiqamah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar rintihan kami, mendengar doa-doa kami, mendengar munajat kami. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami pada awal hidup kami hinggalah sesaat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami, membebankan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.